Ayat yang ke-26, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Surah Fussilat ayat yang 26, Allah menyatakan dan orang-orang wa qala alladhina kafaru, yakni maka berkata orang-orang kafir. Dia mengatakan la tasma'u, jangan kamu mendengar li hadzal Quran, akan Al-Quran ini, yakni yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan hanya disuruh jangan mendengar, bahkan walghaw fihi, dan lawan, tentanglah akan bacaan itu dengan apa? Dengan berbuat bising. Di antaranya kamu menyanyi ke, ataupun kamu bersorak ke. Yang penting jangan sampai bacaan yang dibaca dalam Quran itu kamu dengar. Agar kamu itu tak tenggelam, agar dengan buat bising itu menenggelamkan suara bacaan Al-Quranul Karim. Jadi ini adalah membicarakan tentang keingkaran orang-orang kafir terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dan keingkaran akan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dah ingkar daripada Al-Quran, wahyu yang diturunkan oleh Allah, bermakna ingkar kepada Allah dan ingkar kepada Rasulullah. Tak percaya bahawa Rasulullah itu adalah utusan Allah yang diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara yang mana dia sebutkan dalam ini? Dengan cara mengganggu daripada proses dakwah baginda Rasulullah SAW. Macam mana cara ganggu dia? Iaitu jangan sampai Rasulullah boleh untuk menyampaikan wahyu. Jangan sampai Rasulullah boleh untuk menyampaikan. Jadi itu cara mereka nak halang dakwah baginda Rasulullah SAW. Ya. Jadi disuruh ketika itu bukan hanya jangan dengar. Kata Abu Dzar Al-Ghifari ketika awal-awal dia masuk ke Mekah. Dia selalu ke Mekah, tapi satu hari ada dia masuk ke Mekah, orang pesan, kamu kalau nanti jumpa dengan satu orang, nama dia Muhammad, jangan kamu dekat dengan dia, kalau tidak kamu tutup telinga kalau dia baca apa-apa kepada kamu. Nanti kamu akan bahaya. Jadi kata Abu Dzar, tak sangka-sangka ketika dia pergi ke Masjidil Haram, dia duduk di sebelah baginda Rasulullah. Nabi SAW baca Al-Quran, dia tutup. Tapi tutup tu Allah tembuskan pendengaran tu. Dan apabila dia dengar, ini bukan perkataan biasa, ini perkataan yang luar biasa. Akhirnya dia asyik mendengarnya, dan kemudian setelah itu dia pun tak tutup lagi, dengar. Yang membawa akhirnya kepada keimanan dia. Dan apabila dia dah beriman, dia ni orangnya kita panggil semangatnya luar biasa. Dia isytihar pula keimanannya. Sehingga akhirnya dia dikeroyok dan dipukul. Barulah sampai ketika salah seorang daripada orang-orang Quraisy itu mengenali Abu Dzar adalah daripada bangsa Ghifar. Bangsa Ghifar ni terkenal dengan orang yang kalau nak lalu pergi berdagang tu mesti lalu ke tempat dia. Dan mereka ni senang-senang je boleh untuk nak merampas dan menghalang barang dagangan tu. Jadi mengatakan jangan kamu mengapa-ngapakan dia, nanti kita susah nak pergi berdagang. Itu sejarah Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari kerana mendengar daripada bacaan Al-Quran Al-Karim. Begitulah Sayyidina Umar Khattab, kan, ketika mana dia berusaha berniat untuk membunuh kepada Nabi SAW, yang akhirnya dia membawa dia mengetahui bahawa rupa-rupanya adik perempuannya telah beriman bersama dengan suaminya. Maka dia melencong pergi ke rumah adik dia dan dia mendengar bacaan yang dibaca, iaitu surah Taha. Walaupun pada waktu ketika mana dia
memukul kepada adiknya, kemudian dia tersedar dan dia minta bacakan, dan ketika mendengar surah Taha tu, maka meresaplah hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dengan hebatnya daripada firman Allah, dan akhirnya membawa dia bertemu dengan Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dahulu waktu Rasulullah SAW masih di Mekah sebelum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi apabila Nabi SAW ni membaca kepada ayat-ayat Al-Quran, Nabi akan baca kuat. Nabi akan baca kuat bacaan itu, agar orang lain boleh dengar. Itu dari antara cara dakwah Nabi SAW. Kerana Nabi yakin bahawa Al-Quranul Karim merupakan kalamullah yang bahasanya itu tak akan dapat untuk ditandingi dan pasti akan menyebabkan orang kagum dengan bacaan Al-Quranul Karim. Jadi biasanya Nabi akan pergi ke Masjid Haram, Nabi akan baca kuat. Jadi apabila orang-orang muda daripada orang-orang musyrik di Mekah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah tu, apabila Nabi baca ayat-ayat Al-Quran, jadi mereka apabila dengar Rasulullah SAW baca Al-Quran, mereka akan usir. Kerja dia, orang-orang muda, orang musyrikin ni, kerja dia akan usir orang daripada dekat dengan Nabi SAW. Dengan mengatakan, ganggulah bacaan atau suara Muhammad itu dengan menangis ke, bersiul ke, dengan bersorak ke, dengan tepuk tangan ke. Yang penting jangan sampai bacaan itu dapat didengar dengan baik. Ganggu. Jadi itu kerja mereka ni, pemuda-pemuda musyrikin ketika Nabi SAW baca Quran. Masya Allah. Dahsyatnya. Kita panggil dakwah Nabi SAW, dugaan dalam dakwah Rasulullah SAW bukan semudahnya yang kita sangka. Dan tak semudah pada hari ini kita nak berdakwah. Nabi menghadapi dengan siksaan, gangguan. Begitu juga dengan dilempar itu dan ini, dicekik baginda Rasulullah, ditendang, dipijak. Tak cukup dengan tu, Nabi nak baca pun mereka akan bersorak, mereka akan bertepuk tangan, mengganggu kepada bacaan Rasulullah SAW. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia cerita tentang Abu Jahal. Dia cakap kat kaum dia mengatakan bahawa nanti apabila Muhammad SAW itu membawa ayat-ayat Al-Quran, membaca ayat Al-Quran, maka berteriaklah dekat muka dia. Sehingga tidak ada yang dapat mendengar bacaan. Macam mana? Rasulullah tu dia orang dekat-dekat, kejut itu. Abu Jahal kata, pergi dekat dia, la haula wala quwwata illa billah. Macam tu kalau kita tengok usaha yang dilakukan untuk menghalang daripada dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu ayat itu menceritakan keadaan itu oleh Nabi SAW. Jadi itu yang dilakukan kepada baginda Rasulullah SAW waktu ketika mana Nabi SAW itu berdakwah. Bayangkan, punyalah besarnya dugaan dakwah baginda Rasulullah SAW. Sedangkan Allah SWT telah pun menyebutkan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah mengatakan, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pula, walaupun ayat itu adalah menceritakan tentang perbuatan orang-orang musyrikin yang cuba menghalang dakwah Nabi SAW, secara spesifiknya adalah menghalang bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah supaya didengar oleh orang lain dengan berteriak, dengan bertepuk tangan, kan? Tapi bermakna
kita di zaman ini pun sama. Kalau kita ke mana kita mendengar bacaan Al-Quran, hendaklah kita fastami'u wa ansitu. Hendaklah kita dengar baik-baik, kita diam. Kan? Itu adalah merupakan adab kita ketika mendengar Al-Quranul Karim. Jangan pula ketika mana kita ni didengarkan bacaan Al-Quran, contohnya dalam majlis atau dalam masjid, kita buat bising, kita bercakap-cakap. Itu tidak kurang adabnya ketika itu dalam mendengar bacaan Al-Quranul Karim. Nabi kita Muhammad SAW, dia menerima wahyu, dia menyampaikan wahyu, dia membaca Al-Quran. Tapi Nabi juga suka mendengar bacaan Al-Quranul Karim. Bahkan kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, meriwayatkan tentang Nabi bertemu dengannya dan minta dia baca Al-Quran. Walaupun Ibnu Mas'ud kata, aku malu untuk baca. Quran itu turunkan kepada engkau Rasulullah. Tapi Nabi mengatakan, aku suka mendengarnya. Maka dibaca suratul Nisa. Panjang dibaca, didengar, penuh perhatian oleh baginda Rasulullah. Sampai kepada firman Allah, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Bagaimana nanti kalau kami datangkan para rasul, para nabi nanti sebagai saksi kepada umatnya, dan kami datangkan engkau Rasulullah Muhammad sebagai saksi kepada umatmu. Kata Ibnu Mas'ud, aku mendengar Nabi mengatakan, hasbuk, cukup, berhenti. Maka kata Ibnu Mas'ud, aku berhenti membaca, melihat kepada Rasulullah, dan aku melihat air mata mengalir di pipi baginda Rasulullah SAW, membasahi kepada janggutnya. Kerana Nabi SAW waktu itu benar-benar menghayati kepada bacaan dan mendengar bacaan itu yang berkaitan dengan umat yang Nabi tak sanggup untuk menjadi saksi yang tak baik kepada umatnya. Maka Nabi menangis pada waktu itu. Maknanya Nabi SAW juga suka mendengar bacaan Al-Quranul Karim. Jadi oleh kerana itu, dalam ayat yang seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala mengancam kepada orang-orang kafir dengan azab yang pedih, dengan mengatakan, kami akan benar-benar merasakan kepada orang-orang kafir itu azab yang tak dapat digambarkan kedahsyatannya. Allah sebut, kami akan azab dengan azab yang dahsyat. Dan akan membalas semua perbuatan dosa mereka itu dan apa yang mereka lakukan daripada larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bermakna Allah Subhanahu Wa Taala mengancam bagi orang-orang yang mana menghalang daripada bacaan Al-Quranul Karim. Dan itulah gambaran dakwah dan usaha baginda Rasulullah yang begitu dahsyat dalam berdakwah halangan-halangan yang dihadapi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang mendengar daripada apa yang dilalui oleh baginda Rasulullah SAW itu memahami akan besarnya daripada nikmat iman yang sampai kepada kita ini dengan usaha yang luar biasa daripada baginda Rasulullah SAW mengenang kepada jasa Rasulullah SAW yang begitu luar biasa. Kesungguhan baginda Rasulullah SAW di dalam dakwah, tak pernah off, tak pernah cuti, tak pernah berhenti dakwah baginda Rasulullah SAW. Walaupun berada pada waktu apapun, walaupun dalam keadaan Nabi SAW menghadapi daripada berbagai ujian. Belum lagi ketika wafatnya Khadijah, meninggalnya Abu Talib. Walaupun tahun itu disebut dengan Amul Huzun, tahun kesedihan, tapi bukan bermakna Nabi bersedih dan tidak berdakwah. Nabi tak berhenti berdakwah. Nabi teruskan berdakwah. Bahkan Nabi SAW mengalihkan dakwahnya ke Taif. Berharap kalau penduduk Taif itu menerima dakwah Nabi SAW, tapi disambut dengan cacian dan juga dengan pukulan daripada pemimpin daripada Taif tersebut. Dan penutup akhirnya dibaling Nabi SAW dengan batu. Sehingga luka parah baginda Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk menyampaikan Islam, untuk menyampaikan risalah Allah SWT. Untuk kebaikan umat, untuk kita yang kita rasai nikmat iman dan Islam ini adalah merupakan apa yang dihadapi oleh baginda Rasulullah SAW, yang akhirnya sampailah Nabi diusir daripada Mekah, iaitu cubaan untuk membunuh kepada baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Jadi itu adalah merupakan gambaran yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Bagaimanakah bentuk daripada apa yang dihadapi oleh Nabi SAW. Dan Nabi kalau berada dalam keadaan itu suka merujuk kepada kisah-kisah para Nabi. Seperti Nabi akan mengatakan, semoga Allah merahmati kepada Nabi Musa yang apabila dia diganggu, dia bersabar. Nabi ingat apa yang dilalui oleh Nabi Musa. Begitu Quran menceritakan tentang luar biasanya dakwah Nabi Nuh yang berhadapan dengan kaumnya. Ketika berdakwah, kaumnya itu menolak dakwah, bukan hanya menolak, bahkan menyelubung dirinya, menutup telinganya, lari daripada Nabi Nuh. Itu dihadapi oleh dakwahnya para Nabi. Maka setiap kisah-kisah para Nabi itu yang disebutkan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Dan semua kisah yang telah kami ceritakan kepada engkau, wahai Rasulullah Muhammad, daripada kisahnya para Rasul itu tidak lain adalah untuk memberikan kemantapan kepada hatimu. Supaya Nabi lebih kuat semangat. Bukan hanya Nabi yang menghadapinya, tapi ya tak ada bandingan kalau dibandingkan dengan apa yang dihadapi oleh baginda Rasulullah SAW, itu lebih dahsyat. Bermakna bagi orang yang berdakwah di zaman ini, sudah tentulah sepatutnya menjadikan Rasulullah sebagai rujukan. Jangan jadi orang yang berdakwah tapi kuat merajuk. Sikit dia tegur, merajuk. Nanti orang cakap begini, tak mau terdakwah lagi. Merajuk. Astagfirullahaladzim. Berhenti dakwah ataupun kata melenting. Tak kena. Tak boleh. Dakwah ini adalah perlukan kepada besarnya jiwa kita. Perlunya ada kekuatan. Perlunya kita ini sabar menghadapi pasti. Kalau Rasulullah yang sempurna seperti itu dicaci, didustakan, siapa kita ini yang banyak kekurangan dan kesalahan? Sebab itu setiap kita adalah doa pendakwah yang perlu ada ketabahan, kesabaran untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Tak perlu jauh-jauh, kepada keluarga kita pun. Kadang-kadang kita nak sampaikan kepada keluarga kita pun, Allah, berat. Kadang-kadang ditentang, kadang-kadang tak diterima, kadang-kadang yalah, mula kita pun berasa hatilah, ada kalanya kita patah, putus asa. Tak boleh. Yang diajak itu kita ajak yang baik. Yang kita nak ajak itu adalah keluarga kita. Kita nak selamatkan mereka, bukan hanya dalam kehidupan dunia, bahkan juga di akhirat. Maka jadikan kisah-kisah yang dihadapi oleh para Nabi, khususnya Nabi kita Muhammad SAW itu sebagai penaik semangat kepada kita untuk membina ketabahan, kesabaran, kesungguhan di dalam menyampaikan kebaikan kepada yang lain. Wallahu ta'ala alam.